pergi quite deep juga sebenarnya, sebab saya nak awak faham dulu supaya nanti bila kita buat latihan, awak akan terus faham. Awak akan terus faham macam mana sebenarnya index number ini. How does it work? So kita akan terus tengok macam mana latihan yang melibatkan index number ni. So ini adalah soalan yang melibatkan index number. Ini baru basic. I'm not saying that this question soalan dia akan keluar macam ni. Untuk previous KBSM punya syllabus, soalan index number ini hanya keluar dekat paper 2. Dia hanya keluar dekat paper 2 dan pada section C every year, pada section C sahaja, dan dia adalah soalan pilihan dan markah dia adalah 10. Walaupun dia adalah soalan pilihan, normally this is the topic that we always target student to score lah. Sama juga macam format baru SPM ni. Walaupun kita tak tahu this question will be coming out dekat section mana, dan kita tak tahu dia ada keluar ke paper 1 ataupun paper 2, tapi for sure dia akan keluar yang 10 markah. Alright, sebab topik ni tak panjang, topik ni very very short, dan dia akan fokus kepada 4 konsep yang kita dah belajar tadi, yang kita dah tengok tadi. Alright, so ini adalah lebih kepada basic yang di touch satu persatu lepas saya buat review tentang 4 konsep tadi. Kita tengok balik 4 konsep tadi. Ini 4 konsep tu tadilah. Kalau awak jawab soalan ni nanti, tentang index number ni, awak akan perasan yang dia tentang 4 perkara ni. Most of the time it's all about these 4 concept, yang kita akan jawab. Dan bila awak tengok latihan yang sebenar lepas ni, awak akan rasa, this topic is all about this one. So it's very easy sebenarnya. So kita back to the question again. So let's look at this question, index number. Calculate index number. Just calculate index number. Price index lah. Alright. So we have the student population of school A increased from 768 students in year 1999 to 960 students in year 2002. Calculate the index number to show the change in the student population in the year 2002 based on the year 1999. So biasanya soalan index number ni dia suka tanya kita price. Dia always involving price, tapi example ni dia bagi quantity. Macam tadi formula yang saya bagi kepada awak, dia about price or quantity. Dia either two. Biasa quantity ni kalau dia nak bagi basic question, dia bagilah tentang quantity. Tapi who knows, sekarang mungkin dia nak tekankan pada quantity, tapi most of the time memang dia tekankan pada price. So kita nak jawab this one. So the student population, so fokus kepada soalan. Itu teknik yang paling penting adalah awak kena underline apa yang soalan nak. So dia nak index number. Dia nak index number of the population based in the year 2002 based on the year 2099. So soalan ni sangat klise sebab dia sebut based on the year 1999. Kadang-kadang soalan kalau dia tak nak sebut based on the year 1999, macam mana soalan sebut? So ini alternatif saya buat kat atas ni. Kalau dia tak nak sebut based on year 1999, soalan akan sebut from 1999 to 2002. Kalau dia sebut macam ni from 1999, maksudnya yang after from ini adalah base year, tahun asas. Tahun asas yang kita nak tengok. Tahun asas ni, kenapa tahun asas? Tahun asas ni digunakan untuk kita bandingkan sebenarnya. Kita nak bandingkan daripada tahun. Kita nak bandingkan apa perbezaan dia. So apa perbezaan dia? So kita akan tengok this one. So kita ada I. I 2002 based on 1999. Based on 1999. So I quantity lah, dia sebut pada quantity. So saya tulislah quantity 2002. Saya dah tak nak guna Q1 Q0 sebab saya dah ada specific year. So quantity 2002 bahagi quantity base year adalah 1999.
darab 100. Okey, so saya ada Q2002 adalah berapa? Dia kata 768 in the year 1999 tu. Okey, 960 bahagi 768 darab 100. 960 bahagi 768 darab 100. Secara logiknya kita nampak peningkatan. Bila peningkatan, indeks number tu akan lebih daripada 100. Kalau dia catat penurunan, indeks number tu secara logiknya akan kurang daripada 100. Kalau dia tak berubah, maksudnya tidak berubah, maksudnya dia akan remain 100. Okey, so kita nak tengok berapa. Kita ada 960. Okey, kita ada 960 bahagi 768 darab 100. So kita dapat 125. Okey, kita dapat 125. So alright. So I hope daripada example ni pun awak dah faham sebenarnya. Tapi kita cuba lagi buat this one. The student population of a school B decreased from 800 students in the year 2000 to 720 students in year 2002. Calculate the index number. Dia nak index number to show the change in student population in the year 2002 based on the year 2000. Okay, so kita ada index 2002 based on 2000 sama dengan kuantiti 2002 bahagi kuantiti pada tahun 2000 darab 100. Okey, kuantiti 2002 kita ada 720 bahagi 800. So, kalau kita tengok tahun yang paling latest lebih kurang value dia. So, kita tengok macam mana rupa dia punya indeks nanti. 720 bahagi 800. So, kita ada 720 bahagi 800 darab 100. So, kita dapat 90. Okey, kenapa 90? Okey, penjelasan kepada kenapa nilai dia 90. Kalau perasan, 125 ni adalah lebih besar daripada 100. Okey, yang ini lebih besar daripada 100. Yang ini pula lebih kecil daripada 100. Kenapa? Sebab, jawapan dia sangat senang. Bila dia lebih besar daripada 100, maksudnya base year tu harga dia lebih kurang berbanding harga yang baru. Maksudnya harga baru tu meningkat. That's why dia lebih daripada 100. Okey, kalau dia kurang daripada 100, maksudnya harga specific year tu nak dibanding dengan harga sebelum tu lebih besar maksudnya. Okey, lebih besar. Jadi that's why tengok sini 720 adalah tahun spesifik, 800 adalah tahun base. So harga lebih besar. So macam mana kalau harga dia sama, harga ataupun kuantiti dia sama? So bila sama, kita bahagi benda yang sama dapat 1. 1 darab 100 kita akan dapat 100. So 100 tu menunjukkan tidak ada perubahan ataupun kita sebut sebagai remain unchanged. Okay, so I hope you are clear with that. Okay, so kita akan sambung number 3. Company A sold 504 units of a certain model of DVD player in year 2001. Okay, it only managed to sell 441 units in year 2003. Calculate the index number in year 2003. Okay, fokus kepada index ni. 2003 based on, okay, maksudnya 2003 based on 2001. Okay, so kita ada Q 2003 based on Q 2001 darab 100. Okay, so 504 ini pada tahun 2001. Okay, pada tahun 2003 dia jual 441 saja. So kalau perasan, harga pada tahun spesifik tu dia lebih murah berbanding tahun sebelum. Jadi of course lah indeks dia akan dapat less than 100 lah. Okay, less than 100. So darab dengan 100. So kita tekan calculator 441. Okay, 441. Okay, divide by 504 times 100. So we'll be getting 87.5. Okay, 87.5. Okay,
So last but not least for this one adalah, okay, company B sold 910 units of a certain model of television in year 2002. It managed to sell 1021 units in year 2003. Calculate the index number in the year 2003 based on the year 2002. So index number 2003 based on 2002. So kita ada quantity 2003 over Q 2002 times 100. Okay, times 100. So this one. Okay, pada tahun 2002 dia jual 910. Okay, harganya meningkat lah. Okay, dia punya quantity meningkat, bukan harga. Okay, so 1021 bahagi 910. 1021 bahagi 910. Okay, darab dengan 100. So kita dapat 210 bagi 91, convert kepada perpuluhan. Okay, remember that our answer must be into decimal places lah. Okay, so we have 112.20 112.20. Okay, I hope you are clear with this one. Okay, sebab kita nak proceed with another example. Okay, I hope you are still watching this video. Okay, so this one, kalau tadi kita lebih kepada tengok pada quantity, now kita nak tengok kepada price. Okay, kepada price. So kalau kita tengok dekat sini, okay, diberi harga. Okay, dalam RM tu harga lah. Sebab macam saya kata, most of the time actually this topic is all about harga lah. Okay, harga instead of quantity, dia lebih suka tanya harga. So kita kena tengok contoh dia lah. Semua contoh kita kena tengok. So diberi dekat sini price of a semi-auto washing machine. Dia bagi untuk 2 tahun. Maksudnya bila ada 2 tahun ni, maksudnya nak kita compare lah. Okay, sama ada dia nak kita compare 2002 based on 2003 ataupun 2003 based on 2002. Depends on the question. So kita tengok soalan A. Okay, calculate price index for the year 2003 based on year 2002. So kita ada A ni, dia adalah I 2003 based on 2002. Maksudnya 2003 adalah tahun yang kita nak tengok. 2002 adalah tahun base. Base adalah 2002. So 2003 harganya adalah 560. Okay. Dan boleh abaikan RM dalam pengiraan. 2002 adalah 480. Darab 100. So this one straightforward getting the answer. So, 560 bagi 480. Darab 100. So kita dapat 116.77. Okay, you tengok jawapan akhir dekat sini salah sepatutnya you kena bagi jawapan 116.67. 116.67. You have to itu yang sepatutnya lah. Okay, 116.67. Okay, tapi soalan ni cakap jawapan mestilah di round off to the nearest integer. Integer maksudnya jawapan dia mestilah dalam nombor bulat. Okay, nombor bulat. So tadi maksudnya yang ini tadi yang kita buat tadi 116.67 tu kita tukar jadi 117. Since the question wants us to convert lah. Tapi kalau soalan tidak sebut, jangan tukar kepada integer. You have to give the decimal places to decimal places. Okay, alright, seterusnya kita nak tengok soalan B. Dia minta price index for the year. Okay, price index for the year 2002 based on 2003. Okay, so terbalikkan sahajalah. So maksudnya 2002 dulu 480 bahagi
560 darab 100. So kita ada 480, sorry, 480, okey, bahagi 560 darab 100. So kita ada 85.71. Since dia nak nearest integer, it will be 86. Okay, it will be 86. Okay, so okay, sebelum tu saya nak bagi tahu kenapa soalan dekat atas ni sebut index number, dia tidak sebut price index. Sebab bila index number ni lebih kepada kuantiti, tidak melibatkan price. Okey, tapi kalau price index ni dia melibatkan price lah. Okey, price harga, spesifik pada harga bukan kuantiti. Alright, kita continue with number 2. Number 2 dia nak, okey, so dia kata